kalau buat kerana Allah, kita lah manusia paling bahagia. Penatnya hilang. Kalaupun penat dapat pahala calon syurga. Aku masak kerana Allah, ya Allah, bagi dia sedap, ya Allah. Sebab itu orang dulu campak-campak je. Allah, mak kita dulu masak. Bubuh apa? Mak sedap berbenar. Campak asal garam je. Tak payah tulis. Kamu tengok je. Bayang tak pernah belajar masak. Buku masak tak ada. Tapi apa yang dimasak? Ya, karim sedapnya. Kerana apa? Dijaga niatnya. Dijaga hatinya. Dijaga ibadahnya. Tangan tak ada dosa. Otak tak kotor. Lidah tak kotor. Hati tak kotor. Kita masak sikit penat tahu tak? Makan je lah. Dah makan. Dah masak. Orang dah masak tu pun tak kerti nak makan sekali lagi. Loh. Padahal dah masak dah. Nak suruh makan sikit pun. Sebab itu kita nak menjaga adab. Bila adabnya betul, maknanya ibadah itu mudah diterima Allah. Sebab bukan semua ibadah kita Allah ambil pusing-pusing dah. Okay? Sebab itu kita semak balik niat, kita semak balik proses, kita semak balik cara. Sebab itu kalau tak betul caranya, cantik macam mana pun ilmu, dia tak lekat. Apa tanda tak lekat? Kita belajar tapi tak balik rumah tak ingat apa-apa. Dan tak buat apa-apa selepas majlis. Itu tanda bahawa ilmu yang kita dapat tak lekat. Kedua, mungkin disebabkan cara-cara kita tak sesuai. Sebab Allah sama sangat gembira. Sebab itu kita kata, aku utuskan Nabi Muhammad untuk mengurus akhlak. Memperbaiki akhlak. Jadi akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Rasulullah, dan akhlak kita dengan sesama manusia. Sebab itu akhlak merupakan cerminan kepada iman. Orang beriman dia mesti jaga akhlak. Itu 100%. Dia nak duduk macam mana, nak cakap macam mana, nak tengok macam mana. Okay, nak komen macam mana. Okay. Kalau dalam Facebook tu dia berhati-hati untuk nak forward apa benda. Nak panjangkan betul ke tidak cerita ni. Okay. Dia sebab dia tak nak jadi sebahagian daripada penyambung fitnah. Itu sebahagian daripada adab kalau kita kata dari segi budaya. Tapi dari segi utak, dari segi agamanya kita anggap kita ada akhlak. Jadi hari ini izin Allah kita sampai ke rumah Allah. Apa akhlak kita di rumah Allah? Jadi kalau kita datang rumah tetamu, biasanya kita bercakap dengan orang lain ke bercakap dengan tuan rumah? Agak-agaklah kita pergi rumah orang. Mesti bercakap dengan tuan rumah, betul? Betul ke tak? Jadi adab itu dipegang kalau pergi rumah orang. Tapi adab itu juga harus dipegang ketika berada di rumah Allah. Ini rumah Allah, betul? Maka yang kita nak bersembang dengan siapa? Mestilah sembang dengan tuan rumah, betul? Mestilah zikirnya, mestilah tasbihnya, mestilah. Tapi kita kadang-kadang jumpa kawan loh. Huang. Dia lupa dia berada di rumah Allah. Okay? Sebab itu kalau ada tetamu, tapi tetamunya tak bercakap dengan tuan rumah. Apa rasa tetamunya? Bahagia ke tak bahagia? Sangatlah tidak bahagianya. Jadi sebab itu orang kata sekali lagi, tidak ada ilmu yang akan jadi amal, tidak ada keberkahan dalam majlis ilmu kalau kita membawa diri tidak mengutamakan adab. Kalau dalam Islam dia kata adab itu menentukan. Sebab itu dalam orang Melayu dia dua je, adab biadab. Kalau kamu tak beradab maknanya kamu biadab. Bunyinya macam kasar lah. Tapi itulah hakikat. Sebab itu di mana pun kita nak bawa diri sebagai hamba Allah, sebagai wanita lagi. Patutnya wanitanya yang lebih beradab, betul? Tapi kadang kita yang lebih langkau-langkaunya, ya Rabbi, yang lebih kasarnya kita, yang lebih mulut lezanya kita, yang jerekah-jerekah orang kita, betul? Sebab itu sekali lagi belajar untuk menghormati bagaimana membawa diri berada di rumah tetamu. Jadi kalau kita biasa perkara-perkara itu, maka di mana pun kita berada, kita tak menyulitkan tuan rumah le. Okay? Malu dengan tuan rumah ni. Dia tengok, hang datang rumah aku, hang sembang kat orang lain pula. Asal tak sembang aku. Banyak masa untuk kita menunggu, dah lambat 6 minit. Okay. Hujannya tak lebat sangat, tapi mungkin Shah Alam ni kalau hujan sikit je apa jadi?
Oh, jam ya Rabbi. Ini kekuatan. Jadi namun begitu masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita berjumpa. Okey. Itu cerita adabnya lah. Kalau boleh dijagalah di mana pun berada. Jangan duduk sesuka kita. Faham tak? Suka kita lah duduk mana pada pandai nak atur-atur kita. Jadi adab duduk tu saja sudah menjadi sebahagian daripada kerosakan pada amal. Dia tak lekat. Dia tak lekat dan tak mampu mengubah kita. Patutnya setiap kali datang tu kita nak berubah apa? Apa nak diubah? Apa kekuatan pada satu kuliah tuan ustaz ke ustazah ke apakah yang aku nak ubah? Sebab itu kata hidup ini mesti berubah sebab umur kita berubah setiap hari, bukan setiap tahun, setiap hari berubah. Betul? Umur kita berubah setiap hari. Sebab itu sekali lagi bangun kekuatan. Saya hendak setiap hari perubahan itu perubahan yang Allah terima sebagai hamba Allah, sebagai calon syurga. Jangan berubah kepada akhirnya jauh dengan Allah. Sebab itu pilih-pilih balik kawan saya siapa. Yang saya kenal sebagai sahabat siapa? Siapa yang kawan? Sebab mak pesan apa? Ada kawan hak pintu je. Ada kawan hak jalan je. Okay? Apa makna kawan hak jalan? Nanti balik masjid, keluar, kita dah sampai dah. Jalan. Itu rumah awak je. Berceritanya di jalan. Tak ada jemput singgah ke apa ke, tanya rumah kita ke. Itu namanya kawan di jalan. Okay? Kedua, kawan di pintu. Ada kawan yang boleh hak pintu, dia tak boleh masuk rumah kita. Okay? Ada orang yang cari, lancirnya begitu, lemarinya begini, kapetnya begini. Itu tak payah masuk lah. Dia mencari apa ekstra, apa lebih, apa kurang. Lepas itu cerita. Itu kawan di tangga. Artinya di pintu, tak masuk. Ada kawan yang akhirnya kawan yang sampai ke dapur. Okay? Kawan yang bukan saja datang duduk ke depan. Kan ada orang datang duduk depan, tunggu kita hidang air, kita tunggu. Dia tak bergerak dah. Dah duduk situlah dia. Okay? Tapi kalau kawan yang sebenarnya kawan adalah kawan yang senang hatinya kalau dia ke dapur. Apa yang kamu ada? Dia rasa lapang kalau terus. Artinya bukanlah masuk terus ke dapur. Artinya dia senang. Tengok kita pergi dapur, dia pergi ikut. Kalau nak ngidang, dia tolong angkatkan piring ke sudu ke apa ke bendanya. Itu kita kata kawan ke dapur. Ada kawan yang boleh bawa ke dapur, ada yang kawan duduk depan je. Kita nak jadi kawan yang mana? Ada orang pergi dapur, ya Allah, kuali dia. Tengah-tengah je bersih, keliling. Letih juga. Artinya yang datang ke dapur itu bukan mencari salah, bukan mencari kelemahan, bukan mencari keburukan. Ada juga orang ke dapur. Allah, baju punya cantik. Tengok singki dia. Kalau bubur benih bayam tumbuh. Itu cara mak mi kaki kamu ni dakinya. Kalau bubur benih bayam tumbuh. Maknanya apa? Dakinya tebal benar. Itu cara orang dulu negur. Kalau sebabnya kena berus, kena sental begitu. Jadi ini sebahagian daripada adab. Kita ambil kira, kita nak latih anak kita macam mana, kita nak latih diri kita macam mana. Sebab aku turunkan Nabi untuk membaiki akhlak. Itu satu tugas besar Rasulullah. Sebab itu diturunkan kepada kaum yang sangat sengsara, kaum yang tidak beradab, kaum yang sangat kasar, kaum yang tidak ada peradaban dalam kehidupan. Okay, kalau turun di Malaysia, senang sangat Nabi punya kerja. Tapi turunnya di Mekah, kafir Quraisy, yang kafir, yang bukan saja sombong, bukan saja suka bergaduh, tapi sangat ganas dan tidak berperi kemanusiaan. Di situlah Nabi diturunkan. Jadi kalau itulah kekuatan kita untuk cinta pada Rasulullah, Nabi diberikan atau diturunkan di tempat orang yang tak ada akhlak. Okay? Bukan Nabi kutuk dah. Kita apa macam mana? Dia tu. Betul tak? Jadi kalau rumah kita dikelilingi oleh jiran-jiran yang tak beradab, tugas kita apa? Tutup pintu ke buka pintu? Dia tak tegur, kita pun tak tegur, tak kuasa. Nampak tak? Dia tak bagi, kita pun tak berbagi. Kamu datang ke situ, kita datang ke situ, Allah tempatkan kita ke situ untuk bantu. Pamerkan yang terbaik. Sebab kita pergi kuliah, kita pergi masjid.
Kita bertudung, kita tutup aurat. Contoh. Jangan tutup aurat tapi adabnya haru-biru. Jadi rosaklah tutup auratnya tu. Untuk diri sendiri tapi orang kelilingnya meragau. Ada satu kes di Subang Jaya. Seorang migrate lah Cina daripada tak ingat di mana. Dapat rumahnya, beli rumah tepi masjid. Dia sangat sengsara dengan bunyi azan. Dia komplain dengan orang masjid. Kalau subuh tak payahlah azan. Bising, kita nak tidur. Okay. Jadi kalau kamu rasa azan itu buruk, bermakna telinga kamu sakit. Telinga kamu tak sihat. Sebab azan itu adalah ayat-ayat yang sangat baik. Beautiful sentences. Only the good ears. Ini orang ni cerita daripada orang yang cerita ni. Telinga yang baik sangat bahagia dapat azan. Kalau kamu susah hati, kamu jadi senang hati. Kalau kamu jadi kalut, kamu akan jadi tenang. Dia teranglah isi azan tu. Okay. Tahun kedua dia masuk Islam. Contoh bagaimana Allah nak bagi hidayah. Kalau kita pun kata, hang tak suka azan, pindahlah. Cari tempat tak ada azan punya. Tak apa suruh datang sini. Apa jadi? Gaduh, musuh betul Islam ni teroris. Nak marah orang je kerjanya. Sebab itu sebelum kita nak tegur orang, nak marah orang, tanya aku ni orang Islam tak? Aku ni Umat Muhammad ke tak? Sebab Umat Muhammad tak sergah orang. Orang ludah, orang begitu, orang begini, orang bagi najis, orang bagi apa. Nak buat ke mana? Allah nak bagi itu. Itu kalau kita kata orang beradab. Alah, dia tak tegur saya tak kuasa. Itu kita. Jadi akhirnya kita yang biadab. Walaupun kita pergi datang kuliah. Okay, ini kekuatan. Minta maaf banyak tambahan tajuk. Okay. Jadi sekali lagi kita nak bangun balik bahawa kita adalah pengikut Rasulullah. Betul ke tidak? Apa tanda kita pengikut Rasulullah? Ikut sunnah. Sebelum itu macam mana nak masuk jadi pengikut, nak daftar? Macam mana kita daftar jadi pengikut Rasulullah? Jaga adab. Okay, lain. Itu bila dah masuk. Ni sebelum masuk. Kalau orang nak pergi tadika, dia daftar kan? Betul? Masuk masjid daftar tak? Ada tulis nama tak? Tak ada. Masuk je lah. Tapi kan nak pergi tadika je, sekolah makan main je. Tak daftar boleh masuk tak? Tak boleh kan? Okay. Jadi macam bila masa kita daftar jadi hamba Allah? Bila kita daftar jadi pengikut Rasulullah? Pernah kita tanya tak ni? Masa syahadah. Balik semak, berapa kali kita ulang syahadah kita setiap hari? Okay. Kita ada bacaan dalam solat. Masa solat je. Lepas tu hidup dah. Okay. Maka pendaftaran. Siapa ingat dia tarikh syahadah dia? Kita dah buat kat masjid ni. Dah buat belum? Dah kan? Dah ke belum? Ulang syahadah. Dah ke belum? Udah, belum. Okey, siapa boleh bersyahadah angkat tangan? Datang ke depan, kita sama-sama baharui syahadah kita. Jom. Dia kan tak tahu syahadah pun. Tak tahu mengucap kot. Dia datang ke depan. Kita sama-sama. Sebab semua orang tak ada tarikh. Hari ini kita nak ambil tarikh ni. Kita nak ambil tarikh ini sebagai tarikh membarui syahadah kita. Macam mana? Datang ke depan, datang ke depan. Kita bimbing semua orang. Macam budak-budak tu boleh. Tak kisahlah macam mana. Sebab syahadah gini daginya. Bukan ke dada, ke sini. Cuba macam ni dulu Ustaz. Nanti sini, nak pakai mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Pertama kat dada dulu, kita letak dari hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekerat. Asyhadu an la ilaha illallah bagi dia ikut. Oh, asyhadu anna Muhammadan.
Asyhadu an la ilaha illallah wa, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Amin. Terima kasih banyak. Siapa aja sendiri anaknya mengucap 2 kalimah syahadah? Ada 2 tangan saja yang bergerak. Yang lain kenapa tak bergerak tangannya? Okey. Ini kekuatan yang nak diangkat. Kita tak ajar anak kita 2 kalimah syahadah, bermakna kita tak daftar anak kita jadi hamba Allah. Tak daftar anak kita jadi pengikut Rasulullah. Okay? Sebab itu anak kita tak kenal Allah, tak kenal Rasulullah. Dia solat sebab mak suruh solat, ustaz suruh solat. Dia solat sebab dosa, bukan solat sebab dia sudah bersumpah. Yang kita baca tadi adalah sumpah. Sumpah yang kita buat disaksikan oleh empat benda. Pertama tadi yang dibawa tadi adalah syahadah yang disaksikan oleh Allah. Okay, kita bersyahadah tadi disaksi walaupun tak pakai hati. Ni baru pakai lidah ya. Jadi tolong ulang banyak-banyak kali sampai syahadah itu mengalir dalam darah. Mengalir dalam tulang, mengalir dalam urat saraf. Okay? Kerana tidak ada ayat paling penting di dunia selain 2 ayat ini. Tak faham, tak tahu, tak buat, tak janji dengan Allah, tak buktikan kita ada 2 ayat ini, tak lulus jadi hamba Allah. Dan tak lulus jadi pengikut Rasulullah. Apa sebab kita tak ajar anak kita? Sebab kita tak rasa ayat ini penting. Okay? Kita lebih banyak twinkle, twinkle, little star. Okay? Banyak nyanyi dulu. A, B, C, D, E, F, G. Hafal tu. Tapi anak Islam tak kerti syahadah. Sebab kita tak ajar. Okay? Pertama syahadah yang kita baca tadi. Dirakam Allah, dirakam malaikat. Disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh bumi. Ni tapak masjid ni, lantai ni. Dan disaksikan oleh tubuh kita sendiri. Jasad kita sendiri. 4 saksi. Ini sumpah agung paling penting. Sebagai satu proses nak layak jadi hamba Allah dan nak layak jadi pengikut Rasulullah. Tanpa 2 ayat ini, buat ibadah selori pun tertolak. Jangan main-main dah. Ini bukan benda kecil, paling besar. Sangat penting. Sebab itu anak kita paling banyak rosak sebab dia tak pernah rasa dia hamba Allah. Bukan fikir, bukan tahu. Kita ni banyak tahu. Dan banyak percaya tapi tak ada keyakinan. Ini yang paling sulit. Okay? Siapa yakin Allah itu mendengar? Apa tanda anda yakin Allah itu mendengar? Apa bukti? Sebab Allah nak bukti baru jadi. Sebab itu kita kata kalau kita faham Allah Maha mendengar, nak cakap ni takut oh. Nak cakap salah lagi takut. Nak cakap kotor lagi takut. Nak cakap salahkan orang lagi takut. Nak cakap tak elok lagi takut. Nak kutuk orang lagi takut. Sebab Allah Maha mendengar. Sebab itu bila kita hanya percaya. Percaya Allah dengar ni. Nampak tak? Masa berdoa kita rasa macam Allah dengar. Tapi masa ngumpat kita tak perasan. Allah dengar juga umpatan kita. Cakap kasar, itu Allah dengar, Allah rakam, berakib-akib rakam. Sebab itu dalam kitab kita, sehalus-halus kebaikan ada, sehalus-halus keburukan ada. Ini yang kita tak faham. Akhirnya kita tidak jaga ni. Okay? Sebab itu dikata, mulut merupakan satu dari sebab mengapa wanita ramai di neraka. Bukan sebab dia tak solat, bukan sebab tak puasa. Bukan sebab tak ibadah.
tapi sebab tak mampu jaga. Sebab itu ada satu kisah seorang wanita yang sangat taat beribadah, tetapi mulutnya sentiasa menyakiti jiran. Okay. Sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang hamba Allah ahli ibadah. Bila ahli ibadah, beribadah habis-habisan. Tetapi mulutnya sentiasa menyakit hati orang. Bagaimana kedudukan dia, ya Rasulullah?" Dia ditempatkan di neraka. Okay. Jangan ingat kita dah solat, dah puasa ni kita kata okey je. Aku memang mulut leza, nak buat macam mana? Itu penceramah leza tu. Okay. Boleh faham? Jelas? Ini pintu masuk, entry point. Okay, kalau pergi airport, kita nak keluar negara, kita tunjuk apa? Pasport. Nak pergi Mekah, pergi umrah. Pasport tak ada, balik je, walaupun duit seguni. Okay? 2 kalimah syahadah, pasport paling penting. Kalau kamu tidak mengucapkan 2 kalimah syahadah, semua ibadah Allah tak terima. Sebab tak ada kontrak dengan aku. 2 kalimah syahadah adalah kontrak kita dengan Allah. Ngaku, aku naik saksi. Naik saksi maknanya apa? Aku sebut pakai mulut, aku faham pakai otak, aku rasa dengan hati, aku buat dalam amal. Kenapa tak boleh bohong? Dosa. Sebab kita hamba Allah ni. Tapi kita belajar, mesti buat baik. Tapi terlupa kata-kata tak boleh ngumpat. Tak boleh mulut laser. Tak boleh sakitkan hati orang. Tak boleh cakap benda yang tak mendekatkan kita kepada Allah. Tak ada pakai pula itu. Zikir pung. Sampai cair tasbih. Tetapi mulut selepas zikir, ya. Sekarang ni lagi letih kita. Nak cari orang yang cantik lidah dia payah, lebih teruk. Lebih teruk daripada nak cari jubah cantik. Pergi Dubai dapat jubah cantik yang main-main. Betul. Tapi nak cari lidah yang cantik, letih. Okay, walaupun dah sampai Kaabah. Nak marah aja kerjanya. Teruk Pak Arab ni. Depan Kaabah tu. Sebab sudah biasa tak kawal lidah. Faham? Ini kekuatan. Jadi sekali lagi bangun kekuatan. Kita mendaftar jadi hamba Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mendaftar diri jadi pengikut Rasulullah. Siapa yang tak boleh kekok lidahnya nak sebut 2 ayat ini, dia tak jumpa mati husnul khotimah. Sebab itu orang bukan Islam untung kalau yang masuk Islam. Ada orangnya, ada suratnya, ada imamnya, ada kertasnya. Kita ada apa? Tarikh pun tak ada. Sebab mak kita tak pernah buat. Dia boleh buat kenuri, buat endoi, buat bertindik, petatnik, macam-macam. Tapi tak buat proses mengucap 2 kalimah syahadah. Akhirnya kita tak buat pun, tak baca pun kecuali dalam solat. Yang solat, yang tak, itu bacaan dalam solat. Okay? Ini kekuatan. Sebab itu rukun Islam dia mula dengan 2 kalimah syahadat. Tak ada 2 kalimah syahadah macam tak ada kepala. Faham tak? Orang tak ada kepala. Boleh kenal tak orang? Tak ada syahadah, tak ada kepala. Besar ke kecil peranannya? Sangat besar. Sebab itu orang bukan Islam yang masuk Islam. Katalah umurnya 60 tahun. Buat dosa daripada umur 1 sampai umur 60. Sampai 60 Allah bagi hidayah dia masuk Islam. Apa terjadi pada dosanya? Dihapus. Besar ke kecil peranan 2 kalimah syahadah? Hapuskan semua dosa. Makan babi 4 lori itu pun lepas. Minum arak 4 gantang pun lepas. Buat zina pun lepas. Hanya dengan menyebut 2 kalimah syahadah dengan yakin, seyakin-yakinnya bahawa dia sudah mendaftar jadi hamba Allah. Boleh nampak? Tugas besar berbalik ini ialah kumpul anak. Tolong ajar sendiri anak 2 kalimah syahadah. Macam tadi. Setelah kita ajar anak, kita ajar pula macam mana nak buktikan. Kerana Allah tak akan terima tanpa bukti.
Nabi tak akan terima kita. Oh, kamu siapa? Saya ni pengikut Rasulullah ni. Tandanya apa? Apa perangai Nabi yang kamu ada? Apa perangai aku yang kamu ada? Apa sunnah aku yang kamu buat? Apa hadis aku yang kamu baca? Ni esok Nabi tapis ni. Oh, kamu bukan. Kamu bukan umat aku. Boleh faham? Sebab itu Muhammad dan Rasulullah itu sangat mahal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 ayat menjamin kita untuk dimasukkan. Baru masuk je. Baru daftar je. Belum terima lagi. Okay. Apa tanda kita rakyat Malaysia? I see. 2 kalimah syahadah ialah I see. Nak ngaku aku pengikut, aku hamba Allah dan pengikut Rasulullah. Anak kita yang tidak diajar bersyahadah, tak ada I see. Bila tak ada I see, apa maksudnya? Layak ke tak layak? Jadi mengaku pengikut Rasulullah, apa warga negara. Walaupun tanahnya satu pucung ni dia punya. Okey, pejabat tanah kata mana I see awak? Saya tak ada IC. Balik. Tak layak ngaku ada tanah. Contoh, Umi bagi contoh macam mana pentingnya 2 kalimah syahadah. Tolong ajar sendiri dan tolong ulang banyak kali setiap hari. Supaya 2 kalimah syahadah itu mengalir dalam darah. 2 kalimah syahadah itu mengalir dalam urat saraf. Supaya 2 kalimah syahadah itu lancar di lidah. Okay? Kerana bila kita nazak, betul? Otak ni dah tak boleh jalan. Otak tak boleh fikir dah. Sebab itu orang nazak dia apa? Dia pejam. Suruhlah buat apa pun. Okay? Yang boleh mengingatkan dia 2 kalimah syahadah apabila darahnya, sarafnya, tulangnya, dagingnya dah biasa sebut 2 kalimah syahadah. Paling pendek, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak gerak bibir tak apa, asalkan lidahnya gerak. Okay, ayah tolong. Saya pegang tangan ni. Kalau ayah dengar, gerakkan tangan. Tu orangnya dah tak boleh cakap ni. Okay, ikut. La ilaha illallah. Orang nazak tak boleh laju. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ampun. Kita ni bukan tahu pun nak ngadak orang nazak. Saya tak tahu nak buat apa macam mana. Sebab tak pernah belajar mengadak orang nazak. Yang paling utama ialah talkinkan dia dengan 2 kalimah syahadah la ilaha illallah. Kalau dengar, kalau boleh ikut gerak jari. Oh, dia dengar. Jadikan itu ayat terakhirnya. Jangan ajak bersembang lagi. Selepas, kalau dia dah nampak gerak lidah tu mengucap 2 kalimah syahadah, tak payah lawan bercakap lagi. Biar itu ayat terakhir. Apa janji Allah? Siapa yang boleh mengucap 2 kalimah syahadah? Matinya husnul khotimah. Mahal ke tak mahal mati husnul khotimah? Nak dapat syurga dong. Nak dapat dimudahkan berada di alam alam kubur. Di mahsyar. Jadi sekali lagi tolong semak balik. Aku dah 1 hari baca la ilaha illallah. Aku baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali? Okay, sahabat ulang. Sebab itu Bilal masa diseksa, ahad. Dia baru belajar Allah satu, Allah esa. Ini kekuatan. Mengalir dalam darahnya. Okay, ini kekuatan pertama. Layak atau tidak kita jadi hamba Allah. Pintu masuknya ni. Ni baru masuk. Macam puan masuk masjid. Kita dengar ceramah dah. Dah nampak dah penceramahnya. Dah dengar dah. Betul? Dapatnya garanti tak? Buatnya garanti tak? Berubahnya garanti tak? Belum. Kita pergi je. Tak ada apa nak buat. Saja nak tengok penceramahnya dekat TV tu. Oh, letih weh. Betul atau tidak? Kita baru masuk. Allah terima tak terima balik. Kita keluar nanti bawa apa?
Kita balik nanti bawa apa? Kita balik nanti selepas itu jadi apa? Sebab itu jadikanlah setiap langkah kita itu mengucap 2 kalimah syahadah. Supaya dia betul-betul lekat dalam darah daging kita. Okey. Kisah seorang sahabat yang dipancung kerana diberikan hukuman tapi hukumannya salah. Darah yang mengalir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Darahnya yang mengalir selepas dipancung. Sakit perut kita. Artinya sudah sangat banyak la ilaha illallah itu diulang. Sampai darahnya dah faham dah. Okay? Otak tak jalan dah kena pancung. Darah dah keluar tapi darahnya keluar bersama la ilaha illallah. Boleh faham? Akhirnya orang yang menjatuhkan hukuman itu menyesal semenyesal-menyesalnya. Kerana tidak siasat secara baik. Ini kekuatan yang nak diangkat. Boleh? Jadi kalau boleh kita nak bangun balik buktikan. Mia rasa macam dah buat tajuk ni belum lagi ya? Belum ya Allah ya Tuhan. Ampun tuanku. Jadi maknanya kita ubah sikit tajuk. Macam mana nak rasa jadi hamba Allah. Okay, ingat pertama siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah. Orang bukan Islam masuk yang asalnya kafir. Kafir itu maksudnya musuhnya Allah. Betul? Mengucap 2 kalimah syahadah terus jadi hamba Allah, tak layak masuk syurga, akhirnya dapat masuk syurga. Tak layak dapat ampunan, akhirnya dapat ampunan. Ini kekuatan. Sebab itu semua orang bukan Islam yang buat baik. Yang buat baik di dunia ni, dia dapat semua balasannya di dunia. Sebab mereka tak ada balasan di akhirat. Kita beza. Buat baik di sini, orang buat tak tahu je. Bukan nak bagi terima kasih pun. Tolong dia buat tak tahu je. Ya Allah. Semua kebaikan yang kita buat di dunia, kalau tak dapat terima kasih dari manusia, kita tetap diterima pahalanya dibagi pahalanya oleh Allah. Oleh itu kita beza dengan orang bukan Islam. Buat baik di sini, dapat di sini dan dapat di sana. Tapi orang bukan Islam buat baik di sini, dapat di sini, tak dapat di sana. Jadi jangan heran mereka kaya daripada kita. Sebab mereka lebih banyak buat baik. Dan kadang-kadang mereka lebih jujur dari kita. Betul? Ini pun yang kita paling takut walaupun mereka tidak ada syahadah. Tapi kebaikan tetap dibalas Allah ada kebaikan. Tapi dibalasnya di dunia. Di akhirat mereka tidak dibalas apa-apa. Siapa tidak bersyahadah, kalaupun dia kata dia ngaku dia orang Islam, mak keturunan Islam, ayah aku Islam, atau aku Islam, aku ni keturunan Islam, betul? Tapi tak faham 2 kalimah syahadah, kosong. Okay, ni yang kita paling takut. Kenapa anak kita paling banyak rosak sekarang? Anak remajanya baik, mak remajanya baik, bapak remajanya baik. Bapak rosak, anak rosak, mak rosak, keluarga rosak. Apa sebab? Kita sampai hari ini takutnya besar gajah. Takut. Di jalan saya takut. Kasut selipur tinggal kat luar takut. Takut semua. Apa sebab? Allahnya sangat kecil. Kita percaya ada Allah tapi tak yakin dengan Allah. Okay, sebab itu kita kadang makan. Apa sebab makan? Apa sebab masak? Masak tak rumah? Ui, tak masak. Hebat betul. Pagi tak masak. Bila masak? Tengah hari. Apa sebab masak? Tembak je lebu kau gantung. Nak makan. Okay. Betul? Jadi kita buat masak. Masak itu adalah kerja. Betul? Duduk rumah tak masak nak jadi apa? Betul? Suami kata masaklah, apa buat apa kat rumah tak masak? Kerana suami menganggap, memberikan gambaran masak itu tanggung jawab. Betul ke tidak? Tak masak gila. Kenapa masak? Nak makan lah. Itu baru tanggung jawab. Kenapa masak? Suami nak makan. Kenapa masak? Anak nak makan. Betul? Jadi belum jadi ibadah. Sedangkan masak itu ibadah. Tapi sebab tak belajar.
Okay. Tak belajar, jadi tak tahu yang itu dapat pahala. Bergantung pada apa? Niat. Aku masak kerana Allah, bukan sebab lapar, bukan sebab nak makan, bukan sebab suami, bukan sebab anak, bukan sebab duduk rumah, bukan sebab mahal. Masak murah sikit, dapat jimat. Betul? Itu semua urusan-urusan sebab alasan dunia. Kita ndak, kalau boleh setiap gerak kita ni. Okey dah. Kenapa yang? Setiap gerak, faham gerak? Buka mata tidur, bangun. Pahala dah tu. Tidur tu pahala ke tak? Kalau niatnya kerana Allah. Jadi semua gerak, faham semua gerak? Apa saja yang kita buat. Mandi pahala ke tak? Mandi ibadah ke tak? Kalau niat kerana Allah, ya Allah itu aku mandi kerana Allah, aku masak kerana Allah, aku kemai rumah kerana Allah, aku jaga anak kerana Allah. Bukan masak untuk makan. Betul? Makan memang wajib makan. Tapi kita tidak wajib makan itu dapat pahala dari Allah. Wajib makan. Itu memang tanggungjawab. Tak makan kamu berdosa dengan Allah. Sebab mengenai diri. Jadi jadikan makan itu ibadah. Bukan terpaksa mesti tanggungjawab. Betul? Itu untuk urusan dunia. Kita nak dia dapat pahala ni. Pakai tudung lilit banyak-banyak, bopin banyak-banyak ni. Dapat pahala. Betul? Dengan syarat bukan nak tayang-tayang. Betul? Ini kekuatan yang nak diangkat. Artinya, dari urus diri, urus keluarga, urus dapur, urus rumah, semua itu kalau diniatkan kerana Allah, jadi ibadah. Sebab itu syurga wanita itu di rumah. Faham? Syurganya di rumah. Dengan syarat semua urusan rumah itu dibuat kerana Allah. Bahagialah ya Allah, subhanallah walhamdulillah, ilaha illallah wallahu akbar. Apa saja zikir, sebut nama Allah. Aku masak kerana-Mu ya Allah, jadikan makanan ini sedap ya Allah. Siapa yang makan nasi gorengku ini masuk syurga ya Allah. Bahagia ke tak? Allah buat orang kau itulah nak makan pada pasal malam kat depan, beli je lah. Ish. Kedekut orang tua ni. Nampak? Faham? Baru wajahnya bahagia. Ya Allah. Apa tadi komen? Makin muda. Aku biar kau. Mana mampu orang tua jadi muda. Betul? Lagi tak jumpa lagi-lagi muda dah doktor. Amin. Ya Rabbul Alamin. Minum air kelapa muda. Contoh. Sebab itu air dari Allah. Tak ada kena bumi. Betul? Jadi siapa kata minum air kelapa badan lumpuh-lumpuh. Salah, sesalah-salahnya. Minumlah kerana Allah, kerana dia melembutkan urat-urat saraf. Tak ada rasa, aduh, air lenguat. Aduh. Minumlah air kelapa, rasa lega je, nak tidur je kerja. Kerana urat-urat kita lembut. Itu cerita kalau nak makan, minum air kelapa. Maka kekuatan yang nak dia bangun, kalau buat kerana Allah, kita lah manusia paling bahagia. Penatnya hilang. Kalau pun penat dapat pahala calon syurga. Aku masak kerana Allah, ya Allah, bagi dia sedap ya Allah. Garanti sedap. Tak pakai jadi motor, tak pakai perasa perencah sesedap rasa. Tak ada. Sebab itu orang dulu campak-campak je. Allah, mak-mak kita dulu masak bubuh apa, mak sedap berbenar. Cempak asal garam je. Tak payah tulis. Kamu tengok je. Bayang tak pernah belajar masak. Buku masak tak ada. Tapi apa yang dimasak? Ya, karim sedapnya. Kerana apa? Dijaga niatnya. Dijaga hatinya. Dijaga ibadahnya. Tangan tak ada dosa. Otak tak kotor. Lidah tak kotor. Hati tak kotor. Sebab itu tenteram
Diam je. Tak ada ngamuk-ngamuk dah. Kita masuk sikit penat tahu tak? Makan je lah. Dah makan, dah masak. Orang dah masak tu pun tak kerti nak makan sekejap lagi. Loh. Padahal dah masak dah. Nak suruh makan sikit perut. Betul? Kata lapar. Turun lah. Allah. Jangan tahu marah. Ya. Apa sebab dia marah banyak? Kerana sudah tergenggam iblis. Hatinya, otaknya, matanya. Mata yang digenggam iblis, dia tengok yang buruk aja. Nampak buruk semua. Okay? Allah tu kamu begini. Kita cari buruk orang semua. Itu makna matanya dah tercampak terus digenggam oleh iblis. Lidah ni kena jaga. Kecil je. Tapi campak kita ke neraka. Apa sebab? Tak mampu nak kawal. Okay, maka sekali lagi bangun kekuatan, kita sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Sudah mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Disembah apa makna sembah? Dipatuhi, diikuti, ditaati, dijadikan tempat sandaran, dijadikan tempat minta, dijadikan tempat pelindungan, dijadikan pembekal rezeki, dijadikan pembekal kesihatan, dijadikan pengawal rumah, dijadikan pengawal diri. Ya Allah. Dan akhir sekali menjadi tempat nak jumpa Allah. Aku nak masuk syurga-Mu, ya Allah. Aku banyak dosa, ya Allah. Tapi aku nak masuk syurga, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Itu sunat taubatnya. Solatlah taubat banyak-banyak. Walaupun ada 4 lori dosanya. Allah ampun ke tak? Ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada siksaannya. Sebab Allah tak nak kita masuk neraka. Aku nak jaga supaya kamu jangan masuk neraka. Sebab itu Nabi kata apa? Ada semua umat aku. Umat aku maknanya siapa? Oh, kita lah perasan. Syukurlah perasan. Ada orang tak perasan. Tak tahulah aku ni umat siapa ya. Lagi sakit perut. Betul? Ngaku-ngaku pun tak kisahlah. Tapi rasa aku ni umat Muhammad. Betul ke tidak? Kalau perangai buruk, tukarlah lepas ni. Aku tak nak laser lagi. Aku tak nak sakit hati lagi. Aku tak nak busuk hati lagi. Aku tak nak tak ikhlas lagi. Aku tak nak dengki lagi. Aku tak nak sombong lagi. Aku tak nak mulut longkang lagi. Sekarang kata mulutnya mulut longkang. Ya Rabbi. Okey. Ini yang kita takut. Jadi sekali lagi dah mengaku, kita dah mengangkat tadi, disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh semua kita ni. Kita ni esok jadi saksi. Bila Allah tanya, bila kamu mengucap 2 kalimah syahadah? Kami mengucap kat masjid. Oh. Nampak tak saksinya ramai ni? Puluh-puluh ni. Betul? Mana boleh Allah tolak? Dengan syarat diulang. Tadi itu pakai mulut. Belum pakai keyakinan. Belum pakai hati. Belum pakai perasaan. Belum pakai otak pun. Ya. Baru pakai lidah je. Lidah je dah. Faham? Jadi bila diulang banyak kali, dia akan masuk meresap. Sebab itu kenapa subhanallah. Buatlah paling sikit 33 kali. Cuba ulang 2 kalimah syahadah tu 33 kali setiap selepas solat. Okey ke tak? Baru dia meresap dan mukanya berubah. Perasaannya berubah. Jasadnya berubah. Darahnya berubah. Okey. Ini kekuatan. Sebab itu orang yang dekat dengan Allah mukanya cerah. Okey. Akhlaknya baik. Mulutnya tak laser. Dia dapat penceramah laser. Macam mana gaya? Boleh faham? Jadi hamba Allah. Ini yang pertama dulu, jadi hamba Allah. Yakin dengan sepenuhnya bahawa apa? Kita ciptaan Allah. Big boss. Oh. Siapa orang yang paling anda takut di dunia ni? Orang. Siapa yang paling anda taat di dunia ni? Suami lah.
Siapa redanya dicari? Suami lah. Tu yang ada suami, yang tak ada suami nak cari apa? Cari reda siapa? Ni kekuatan yang nak diangkat. Tanya balik, aku ni hamba Allah ke bukan? Hamba Allah ke hamba nafsu ke hamba setan? 3 ni. Pertama, hamba Allah dia maknanya dia beriman. Beriman maknanya apa? Takut dengan Allah, jaga supaya hubungan dengan Allah jadi baik. Tak ada buat benda yang Allah larang, tak ada buat benda yang Allah tak suka. Buat yang baik-baik, tak ada belajar juga apa benda tak baik. Cakap itu baik. Oh Allah, betul? Bercakap itu baik, tapi lebih-lebih cakap calon neraka. Jangan main-main. Okay? Artinya mubah. Bercakap itu baik. Bersembang itu baik. Tapi lebih-lebih jadi permainan iblis. Sebab setan tarik kita daripada syurga Allah. Tarik kita daripada ingat Allah dengan suruh kita bersembang. Pak hari pak malam. Kalau beli ikan kering ikan. Tak masak lagi. Kerana senang bersembang. Jadi lebih sembang, banyak dosa. Banyak dosa tempatnya di tak tahu pun. Sebut neraka macam tak ada apa-apa. Sebab tak belajar neraka. Nanti kita buat kajian. Ataupun kita bercakap tajuk tentang neraka tu apa? Tempat siksaan. Tapi sebut tu rasa macam bahagia. Sahabat dengar Al-Quran ayat neraka nangis. Sebab mereka belajar neraka tu apa. Makanannya apa. Pakaiannya apa. Tilamnya apa. Apa terjadi dalam neraka. Jangan main-main dong. Tempat tak belajar, relax je. Kalau tak masuk syurga, neraka lah. Umat Nabi kan semua masuk syurga. Cantik. Nampak tak? Nabi kata ada yang masuk syurga dan ada yang tak nak masuk syurga. Sahabat kata apa? Ya Rasulullah, siapa umat kamu yang tak nak masuk syurga? Yang masuk syurga umat Nabi yang taat perintah Allah, taat perintah Rasulullah, bukan semua. Jangan ingat ngaku Islam je. Kan Nabi dah cakap semua umat Nabi. Ya, kamu ingat nak umat Nabi ke labi-labi? Takut juga kita. Umat Nabi, perangai Nabi je ada kat mana? Ini sebenarnya yang kita cadang-cadangnya nak bincang. Bayangkan rasanya dah buat dah rasa yang agak salah masjid itu. Boleh faham? Lama sangat tak datang. Maka nak jadi hamba Allah dulu. Okay? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku faham dengan otak, aku sebut dengan lidah, aku simpan, aku rasa aku hamba Allah dan aku tunjuk aku hamba Allah dalam mana? Dalam kelakuan aku, dalam harian aku. Bukan dalam ibadah. Kita dalam kepala bila ibadah solat, puasa, sunat. Semua benda yang kita buat, niat kerana Allah, dia jatuh ibadah. Faham? Bila dia ibadah dapat pahala. Tak ada kepala. Oi, kita dapat pahala je main-main. Lepas tu bala juga. Sebab ungkit. Okay. Kita tolong dia sikit pun dia tak nak tolong kita. Tak ada kuasa nak nolong dia lagi. Dah habis. Yang dulu yang dah stok tak habis, hancur balik cair. Kamu ni memang tak kenang budi. Mak jaga kamu besar ni, faham tak? Dah dapat isteri, terlupa mak. Itu banyak mak marah. Marah ke anak, ulang balik. Mak didik kamu besar ni tau. Tapi dapat bini, mak ke tepi. Kosong tu. Pahala yang dah 4 guni tu. Kosong. Sebab ungkit. Pantang ungkit. Okay. Kadang-kadang apa? Oh, mengenang. Bermakna kita buat tidak ikhlas. Kita buat bukan kerana Allah. Kita buat kerana itu anak kita. Kita terlupa anak itu siapa punya. Pinjam ke bagi. Sedar diri. Tapi bila bercakap tak sedar diri. Oh, mentang-mentang mak. Kamu neraka dengan mak. Tadi calon neraka. Tak tahu mak masuk neraka dulu. Sebab tak ajar anak. Macam mana?
Kenapa anak kita mendurhaka? Kerana maknya sudah mendurhaka dulu. Anak ambil contoh dari mak. Jadi kalau anak meragam sekarang, tahun cermin diri ni, nangis dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, anakku ni lihat no solat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, anakku ni lihat benar nak tutup aurat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, anakku ni begini. Kalau itu sebab kelemahan didikan aku, ampunkan aku, ya Allah. Beri hidayah untuk aku dan anakku, ya Allah. Aku nak taat denganmu, ya Allah. Nangislah dengan Allah, jangan nak kutuk anak. Jangan nak marah anak. Kita salah. Dah tak ajar ngucap, macam mana nak tahu ada Allah? Siapa yang tahu durhaka tak durhaka kalau dia ada Allah? Siapa tahu dosa tak dosa kalau dia buat kerana Allah? Dia lawan mak dia. Anak kita sekarang, kecil senoep macam ni, ha? Mak mana tahu? Suruh kita lah. Cucu memang aku darjah 3 je. Besar dengan kita. Baru darjah 3. Hari ni Jumaat kan? Ustazah cakap. Kalau tak solat Jumaat, boleh solat Zuhur. Salah ke betul? Nampak tak? Kita tak pergi solat Jumaat. Sebab perempuan. Betul? Dia beritahu, opa tak pergi solat Jumaat. Solat Jumaat untuk orang lelaki. Kalau ada solat Jumaat, 2 je rakaatnya. Zuhur berapa? 4. Kena runding dulu. 4 kan penat, 2 kan sengat. Betul tak? Ya juga kan. Barulah ambil basikal. Main. Jangan main-main. Nak suruh dengar khutbah je. Susah apa bersila. Sakit peha, sakit lutut. Dia gemuk sikit. Gempal budak suruh bersila je. Dia nak duduk opini je. Betul? Itu kena ambil kira semua tu. Letih apa. Lama pula tu dia cakapnya. Yang. Dia bukan tahu khutbah tu wajib. Kalau tak dengar orang cakap-cakap tu, dia solatnya Allah tak terima. Kita yang buat macam mana Allah tak terima? Berunding Bukan lagi dulu. Masih. Kita pun. Lah ni bincang jangan main-main. Tak boleh nak. Tak ada, tak laku je. Baru jah 3 berunding. Bayangkan. Umur 30 tahun. Allahu Akbar. Peringatan suruh solat. Bila azan je, baru sebut nama dia je. Haris, tahu, dah dengar dah azan. Mesti suruh solat. Kita nak pasakkan bila kita mati besok. Dengar azan dia ingat kita. Tapi mak kena penat dah cakap. Berapa kali nak cakap? Sepanjang hidup nak cakap. Biar sepanjang hidup cakap, tak apa. Tapi sekurang-kurangnya bila kita mati. Bila dia besar, ya Allah, padahal opa aku kemarin. Hari-hari sebut, dah azan tu, tahu. Tak payah ulang lah opa, dah tahu dah. Kita makin berani tak cakap macam tu. Kiamat dunia tak kena lepuk. Cili kena mulut. Tapi anak sekarang, dia ajarlah macam mana pun. Sebab pengaruh sekolahnya, pengaruh kawan-kawan sangat besar. Kita jumpa dia sikit je. Pagi sekejap, malam sekejap. Tapi jumpa kawan sepanjang hari. Faham tidak? Kalau anak tidak dia ajar sendiri 2 kalimah syahadah, esok dia tunjal kita, ni mak aku ni dulu. Macam mana aku nak taat Allah? Sebab mak aku pun tak ajar aku. Tak daftar aku jadi hamba Allah. Sebab itu bila balik nanti, ajar anak doa dengan Allah. Minta dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadikan ini saksi, ya Allah. Jadi saksi aku ajar anak aku untuk jadi hamba Allah. Bantu dia, ya Allah, untuk sayang Allah. Sebab itu doa mak tu mahal loh. Okay. Tapi kita pun tak perasan. Kita pun tak tahu mengucap. Sangat ramai yang tak boleh mengucap. Yang tua, yang muda, yang tafiz, tak tafiz. Okay. Tahun ini SPM pergi tak berapa masjid buat solat hajat. Tapi yang nak solat hajat tu syahadah tak tahu. Faham? Baru cikgu-cikgu. Mak bapak. Panggil ke depan dia. 3 kali 5 form 5 nak exam. Syahadah tak apa, Mi.
Okay. Tingkatan 5 tak boleh syahadah. Tahun 3 universiti tak boleh syahadah. Nak pencen 3 bulan lagi tak ingat syahadah. Okay. Sekolah tahfiz tak tahu syahadah lah. Bukan nak burukkan. Mi bercerita ni bukan nak memburuk siapa-siapa. Okay. Ada orang masjid, pegawai masjid. Jom kita baharu syahadah. Agaknya gelabah sangat. Boleh ucap. Orang masjid tu. Kita bukan nak ngumpat siapa-siapa. Bukan nak murukkan siapa-siapa. Tapi nak bagi tahu bahawa syahadah dah tercabut. Jadi kebanyakan iman kita dah tercabut. Sebab itu kita tak kisah lawan Allah ke ikut Allah. Ikut Rasulullah ke tak ikut Rasulullah. Perangai kita ikut siapa? Ikut mak bapaknya lah. Nampak ada? Dia tak kata ikut Rasulullah. Sebab kita tak ajar dia jadi pengikut Rasulullah. Allah nampak, opah tak tahu. Tahu. Itu jawab. Yalah, sebab kita belum ajar dia lah banyak benda. Baru kita, bukanlah kecil sebenarnya. Betul? Tahu. Opah tak nampak, Allah nampak. Tahu. Faham dengan yakin. Sakit weh. Kita ni semua faham ni syahadah penting. Tapi tak yakin. Akhirnya banyak doa yang susah nak diangkat. Banyak doa yang Allah tak angkat pun. Boleh faham? Dah doa penat dah. Pergi ke Abah doa dah tu tak jadi juga. Tak dapat juga jodoh. Ya Rabbi. Pergi Mekah doa nak dapat jodoh. Contoh. Boleh faham? Bukan makna tempatnya salah. Bukan makna keberkahan Kaabah tu salah. Dah. Kamu ni kotor lagi. Kuman banyak lagi. Daki banyak lagi. Boleh faham? Sebab itu ramai yang pergi umrah. Seminggu, sebulan, okey. Lepas itu back to normal. Balik macam biasa. Terutama orang yang banyak duit lah. Boleh pergi tiap-tiap tahun. Betul? Tak apa. Kita tawab sana selesai lah dosanya. Woi, jangan. Sana bukan sungai Ganges. Orang yang agama Hindu masuk sungai Ganges, menyelam. Keluar tu dah bersih dah macam malaikat. Kita pergi umrah nak je sungai Ganges. Tewe. Tak apa, buat dosa dulu. Bulan 12 esok. Kan pergi umrah. Jangan main-main. Kami ada ahli yang ikut umrah ni. Nak suruh jom lah kita solat subuh masjid. My brother setiap tahun pergi umrah. Every December. Dan dia mesti bawa I. Artinya banyak kali pergi. Betul? Untunglah dapat brother kaya. Kita tak ada yang kaya. Pergilah juga. Nak marah salah, tak marah salah. Contoh, bukan semua sampai Masjidil Haram tu haram benda dosa. Dah. Tenyek kak. Dalam lift macam-macam hal. Kat bas macam-macam ragam. Kat airport macam-macam cerita. Tertinggal beg aja. Tolong teman pegang beg kita kejap. Kita nak pergi toilet ke. Kawan termasuk toilet tinggal beg di situ. Sorang-sorang. Dia menonong. Sampai tempat menunggu. Asal muka lain macam ni. Kita duduk tengah-tengah. Kenapa? Tak ada elok aja. Dia tinggal beg kita. Allah. Itu contoh. Pergi kerana Allah nak dapat redha. Allah jalannya diteman oleh Allah. Bukan diteman oleh syaitan. Maka sekali lagi bangun kekuatan. Apa sebab? Apa tanda kekuatan yang pertama? Pertama, terima semua takdir Allah. Kita sampai pukul berapa ya? 10 ke 10.30? 10.30 dah. Sambung lain kali nampak gaya. Okey. Boleh faham? Orang yang faham 2 kalimah syahadah, rasa nak buktikan dengan Allah, dia faham 2 kalimah syahadah. Tadi ingat, 2 kalimah syahadah adalah ayat nombor 1. Sumpah paling mahal. Mesti diulang banyak kali sebab nak jumpa husnul khatimah. Nak masuk syurga. Ini mesti jadi matlamat. Bukan jadi yelah. Jadi matlamat macam orang lari. Orang lari nak sokan, dia nak perlahan ke nak laju? Nak laju apa sebab? Matlamatnya apa? Menang.
Kita dah, kalau boleh buat lah, tak boleh macam mana. Nampak tak? Kita bukan orang alim-alim. Orang biasa je. Akhirnya baca Quran tak seronok. Sembang pasal Tuhan tak seronok. Pergi kuliah tak seronok. Kalau awak tak pergi, saya tak pergilah. Ya Allah. Berkongsi kubur ke apa? Saya tak orang macam tu. Awak pergi tak surau masjid hari ni? Tak berapa sihat perutnya. Okeylah, saya pun tak pergilah. Ya Karim. Umi selalu kata, kalau you tak pergi, I pun tak pergi. Kita bukan kongsi kubur tau. Boleh faham? Kalau yang tak anda pergi masjid, loh. Engkau pergilah kan kubur lain-lain. Betul? Apa kita nak cakap? Bukan pakai ilmunya, pakai logik je. Aku takut kubur hang sebelah kubur aku nanti. Aku dengar hang kena cerit pekik macam mana. Faham tak? Cakap lembut-lembut tak laku dah. Alah, kau memang warak, pergi je lah. Tak apa, kau masuk syurga, aku masuk neraka. Gila ke? Betul, sebab dia rasa neraka tu macam rumah dapur dia je. Cuba basang api dapur tu, letak jari sikit. Nak masak sebelum letak piuk, pasang api, letak jari. Letak tangan lah, jari sikit sangat. Berapa minit tahan? Ada seminit? Setengah minit pun tak ketahan. Tapi sombongnya, tak apa masuk neraka lah, tak kisah. Alah, letak tangan tu dulu. Baru satu je api di dunia ni. Ada 69 lagi nunggu. Nanti kita senang buat api tajuk neraka pula. Macam mana seksa ni di neraka. Supaya takut sikit. Tak kisahlah. Ikut rezeki. Nampak ada? Orang lari dia tak ikut rezeki. Dia nak jadi nombor satu. Kita ni sedang lari. Di belakang kita ada ajal. Belakang ke depan ajal? Ke depan. Ajal tu di depan. Kita ke depan ajal nunggu. Kita ke kiri ajal nunggu. Kita ke kanan ajal nunggu. Nak tunggu bila? Ada satu surah nak buat tajuk saat umur pakai tajuk ni. Hujung-hujung usia. Awak rasa hujungnya berapa? Kapal terbang jatuh orangnya umur berapa? Tak sampai 40. Semua 30, 20, 30, 20. Maka ajal hujung usianya apa? 20, 30. Awak rasa saya nak cakap umur 60, 80? Tak. Umur yang ada ni, hujung ni. Setiap hari rasa kita hujung di hujung usia. Sebab esok kita tak tahu. Betul? Budak macam-macam viral pula dah. Liang lahatnya berwarna-warni lah pula. Apa lagi? Tak terbakar lah. Ya Allah. Kalau ada tanda-tanda cantik tu, diam-diam je dah lah. Tak payah masuk viral setengah mati. Akhirnya dapat dosa. Riak. Dia ni hafiz, dia ni. Tak kepatut dapat syurga akhirnya dalam sakit perut dia. Kawan tu dah berangkat lah. Contoh, sebab yang tengok tak ada ilmu. Hujung usia dia 28, hujung usia dia 38. Kita berapa hujungnya? Puan dah berapa? Berapa? 66. Jangan main-main, dah 3 bulan, 3 tahun bonus. Basi-basi je, lebih-lebih. Entah esok, entah hari ni. Esok, entah. Kita hanya ada hari ini. Sebab tu jadikan hari ini hari terakhir. Buat yang baik-baik. Pertama, yakin. Apa yang Allah bagi ke aku ni, peta Allah. Oleh kerana dia peta Allah, maka aku terima ke tak terima? Terima. Allah bagi 5. 1 senang atau susah, sakit atau sihat, sedih atau gembira, takut atau berani. Betul ke tidak? Kecewa atau gembira. Jangan main-main. Allah selang-selang kan. Hari ni dia gelak, petang kan dia nangis. Okay? Hari ni orang dia nangis, esok dia nangis. Betul? Kita pasti jumpa itu. Pertemuan lawannya perpisahan. Jadi setiap kali melalui perpisahan, tengok suami orang meninggal. Itulah suami kau dulu tu, tak main golf.
Tak makan ini, tak makan itu. Ya Allah. Dia tak tahu suami dia jemput esok. Jangan main-main. Boleh nampak? Jadi sekali lagi Bang Angka kata terima sebab waktunya tak ada. Kita sampai 10.30. Ampun tuan. Okay. Itulah bagi masa sikit sangat. Maka kekuatannya nak diangkat apa? Terima semua takdir Allah. Boleh faham? Jangan tanya pasal apa aku yang kena. Ya Allah. Aku dah pakai mask dah tapi kena juga. COVID law. Betul ke tak? Siapa bagi kena? Allah bagi kena, terima. Sebab hari ni sakit, esok lawannya senang, sehat. Sehatnya di dunia atau sehatnya di akhirat. Betul? Mati itu sehat. Setuju? Gila, mati doktor. Kalau sehat, sehatnya di dunia. Masanya masih hidup di dunia. Sehat kena sehat. Sehat. Kalau mati, dia sehat di mana? Akhirat. Tak buat dosa lagi. Allah dah tahan kamu hak buat dosa hak ni je. Sehat ke tidak? Sehat. Kita pula tak sehat. Saya tak ada suami lagi. Dia bukan nangis sebab suami meninggal. Dia menangis sebab dia dah tak ada suami. Nampak beza tak? Saya redha dia pergi tapi saya nangis juga, sedih. Kenapa sedih? Saya dah tak ada suami lagi. Loh. 4 tahun tak hilang sedihnya. Boleh? Maka terima semua takdir. Berapa takdir tadi? 5 bercampur. Sakit, sehat, susah, senang. Betul? Kena tolong ingat lah. Maknanya semua ni berlawanan. Sedih mesti ada gembira. Takut mesti ada berani. Berpertemuan mesti ada perpisahan. Kalau pegang 5 takdir ini. Sebab takdir Allah tidak pernah salah. Takdir Allah tidak pernah salah orang. Faham? Tak pernah terjadi salah orang. Tak akan terjadi. Takdir Allah tidak pernah zalim. Takdir Allah tak pernah tak adil. Takdir Allah mengajar kita arti bahagia. Kalau ini dapat dipegang, sebab aku hidup kerana Allah, mati kerana Allah, nak jumpa Allah. Hidupkan aku dalam iman, matikan aku dengan iman, masukkan aku ke syurga bersama-sama iman. Kena cari dulu imannya. Sebab tak dapat diwarisi. Kecuali dengan ilmu. InsyaAllah kalau ada rezeki dan lagi, kalau umurnya masih panjang, barulah kita buat sambungnya ni. Muhammadan Rasulullah. Sebab la ilaha illallah tak selesai, tak selesai. Bermakna sekarang kita siapa? Baru layak ngaku hamba Allah. Apa sebab? Dah ikrar. Dah bersumpah, dah janji, dah angkat tangan, dah dirakam malaikat, rakib dan atib. Sudah disaksikan oleh semua orang. Bila anda membari 2 kalimah syahadah? Lekat masjid dulu. Ramai-ramai. Betul ke tak? Tolong ingat tarikh ni. Kalau orang tanya, aku dah syahadah, aku dah baru syahadah dulu, terlupa dah. Tak ingat tarikh, bermakna kita tak tahu bila jadi hamba Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan hari ini akan membantu kita merasa bahawa aku nak berusaha untuk jadi hamba Allah, nak jadi pengikut Rasul Allah. Jadi cinta Allah, cinta Rasulullah. Kalau cinta Allah tapi tak cinta Rasulullah, ke neraka juga. Ya, kalau kamu mencintai Allah, mentaati Allah, tolong taat aku dulu, kata Nabi. Sebab aku yang bawa kamu jumpa Allah. Aku yang bagi Quran. Itu kalimah-kalimah Allah. Itu sebab mengapa tajuk itu kita angkat. Minta maaf, tak boleh nak selesai hari ini. Mudah-mudahan ada ruang dan kesempatan. Tapi jangan jadi hutang. Kalau izin Allah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.